Assalamualaikum. Okey, ni adalah bab 1 ni, bab fungsi yang cikgu janji dengan kamu. Kita akan belajar insya-Allah kalau kita sempat kan. Okey, alhamdulillah sempat tapi cikgu bawa dalam bentuk rakaman lah. Okey, so yang ni adalah daripada modul yang cikgu bagi dekat kamu lah. Okey, so topik 1. Okey, bab fungsi. Okey, kamu tulis nama dengan tingkatan kamu nanti. Okey, so kita akan tengok, sebelum kita tengok apa benda fungsi tu, kita akan tengok hubungan dulu. Okey, so hubungan biasa dihubungkan dua benda lah yang dihubungkan. Okey, tengok contoh ni. Hubungan antara set A dan B ialah ibu negara bagi. Okey, kita tengok set A kita ada Malaysia, ada Iran, ada Jepun. Okey. So, ni bukan Iran ni. So, kita baiki sikit. Okey, kat sini. Cikgu baiki bukan Iran ni, Mesir. Okey, typo. Okey, ni Mesir Okey, so ada set A dan set B. So, macam mana kita nak baca dia? Okey, cara baca dia bukan baca set A lepas tu dia memang hubungan dia ibu negara. Okey, kita jangan baca Malaysia ibu negara kepada Kuala Lumpur. Salah. Okey, bukan juga Kuala Lumpur ibu negara kepada Malaysia pun salah juga. Okey, kita fakta ni betul tapi cara baca dia salah. Okey, cara baca dia kita kena baca hubungan dulu. Okey, hubungan dia ibu negara bagi. Lepas tu ibu negara bagi, lepas tu kita mulakan dengan set A, lepas tu set B. Okey, so untuk kes ni kita akan baca hubungan, kita akan baca macam mana? Ibu negara bagi Malaysia ialah Kuala Lumpur. Macam tu. Okey, baca hubungan dulu. Okey, nampak ni. Hubungan dibaca dahulu sebelum objek. Cikgu besarkan sikit. Okey. Oops. Okey, part dalam kotak tu kan. Okey, hubungan dibaca dahulu sebelum objek. Apa benda pula objek tu? Objek ialah benda-benda yang di sebelah set A tu kita panggil objek. Okey, ni sebelah ni kita panggil objek. Semuanya objek. Yang ni pula kita panggil image. Okey, sebelah set B tu kita panggil image. Okey, set A ni, unsur dalam set A ni kita panggil objek. Unsur dalam set B ni kita panggil image. Okey, so hubungan dibaca dahulu sebelum objek. Okey, so kita akan baca ibu negara bagi Malaysia ialah Kuala Lumpur. Ibu negara bagi Mesir ialah Cairo, ibu negara bagi Jepun ialah Tokyo. Okey, macam tu cara baca dia. Okey, so kamu buat nota sikit lah nanti. Okey, lepas tu kita tengok cara kita nak wakilkan hubungan. Okey, macam mana kita nak wakilkan hubungan? Okey, dia ada 3 kaedah cara nak wakilkan hubungan. Yang pertama ni kita panggil rajah anak panah. Okey, rajah anak panah. Okey, so dia boleh diwakilkan macam ni lah. Okey, objek dia akan pergi dekat image. Okey, 6 ialah objek, image dia ialah 2. Dan image dia juga ialah 3. Okey, 6 ni nampak? 6 dia pergi dekat 2, dia pergi juga dekat 3. So, 6 ni objek, dia pergi dekat 2 dan dia pergi dekat 3. Okey, so dia ada 2 image kat situ. Okey, 7 tak ada objek. 7 tu objek tapi dia tak ada image, tak ada pasangan dia. Okey. Lepas tu 15 ada pasangan juga, ada pasangan. Berapa pasangan? Ada 2 pasangan. Okey, dia ada 2 image dia. Okey, 15 pergi dekat 3, 15 juga pergi dekat 5. Okey, so dia ada 2 image. 14 ni image. Okey, yang sebelah ni kita, semua list ni kita akan list dia sebagai objek. Benda dalam ni semua objek. Ini semua ni objek. Okey. Unsur dalam ni ialah objek. Okey, unsur-unsur dalam ni adalah image. Okey, kita panggil image yang ni kan. Okey, so dalam ni. Okey, tapi kita tengok Okey, kita tengok 14 ni dia tak ada pasangan, dia tak ada objeknya. Okey, tak ada objeknya. Okey, so ni kita panggil rajah anak panah. Okey, kalau dari segi pasangan tertib, so ada 3 kaedah untuk wakilkan hubungan rajah anak panah. Okey, yang kedua pasangan tertib. Pasangan tertib kita tulis objek, kita tulis image. Yang ada pasangan saja. So 6 pergi dekat 2, 6 juga pergi dekat 3, 6,2. Mula-mula kita buat curly bracket ni. Okey, curly bracket ni dalam bahasa Melayu apa dia tahu? Okey, cikgu panggil apa ni? Curly bracket lah Okey, dulu pernah panggil juga apa ni, kurungan gedik. Okey, tapi macam tak sesuai je kan. Okey, so lepas tu ada kurungan biasa tu 6,2. 6 tu ialah objek, 2 tu ialah image-nya.
6,3 sebab 6 pergi dekat 3 juga. Okey, lepas tu 15. 7 tak boleh tulis. 7 tak boleh tulis. Okey, sebab 7 dia tak ada pasangan. Okey, so kita tulis 15. Okey, 15 ialah objek dan pasangan dia, image dia ialah 3. Okey, lepas tu 15 juga ada satu lagi pasangan dia. Okey, 5. Okey, so macam ni je lah yang ada partnernya. Okey, so objeknya ialah 6, image dia 2. Objek 6, image 3. Objek 15, image 3. Objek 15, image juga 5. Okey, so kalau ni, okey, cara tulis dalam bentuk pasangan tertib. Mesti ada yang ada pasangan. Okey. Okey, cikgu nak perbetulkan tadi cikgu bagi tahu tadi. Okey, 14 tu kita tak panggil image. Yang image tu ialah yang ada objek sahaja. Okey, dan sana cikgu rewrite balik. Yang ni, okey, ambil biru lah. Okey, objek tu ialah 6 dengan 15 sahaja sebab dia ada image. Dia ada image. Okey, so dia tak ada, 7 ni bukan objek. Dia unsur saja. Unsur dalam set yang kiri. Okey, nanti kita bagi tahu juga set kiri tu nama dia apa semua. Okey, kita tengok Raja Anak Panah kita pandai. Okey, pasangan tertib pun kita tahu cara nak lukis dia. Okey, nak wakilkan hubungan. Okey, kaedah ketiga ialah pakai kaedah graf. Okey, kaedah graf, paksi X mesti objek. Paksi X objek. So, objek kita ialah 6. Okey, dia tulis juga 17. Okey, dan 15 ni unsur lah, unsur. Okey, unsur dalam set sebelah kiri kan. Okey, lepas tu yang sebelah ni image dia ialah 2, 3, 5, 14. Dia tulis juga 14 tu. Dia tulis semua unsur. Okey, semua unsur dalam tu dia tuliskan. Okey, so 5, 6 pergi dekat 2. 6 pergi dekat 2, 6 juga pergi dekat 3. 6 pergi dekat 2, 6 juga pergi dekat 3. Okey, lepas tu 7 tak pergi dekat siapa-siapa. Okey, 15 pergi dekat 3, 15 pergi dekat 5. Okey, 15 pergi dekat 3. Okey, cikgu bulatkan. Okey, 15 juga pergi dekat 5. Okey, ni kaedah graf. Habislah. Okey, tu je kan? Okey, so yang tu sahaja ni kaedah graf. Okey, in case lah dia suruh kita lukiskan. Okey, lepas tu kita tengok terminologi ataupun istilah-istilah yang kita nak guna pakai. Okey, objek tu adalah unsur yang mempunyai image. Unsur yang mempunyai image. Okey, so unsur yang mempunyai image kalau kita tengok dekat Raja Anak Panah kita ni. Okey, nak tengok Raja Anak Panah pun tak apa, nak tengok pasangan tertib pun tak apa, nak tengok kaedah graf pun tak apa. Yang ada pasangan di sebelah set yang sebelah kiri ni. Okey, cikgu bagi tahu siap-siap lah set yang ni. Okey, set yang sebelah kiri ni semua sekali tu kita panggil dia domain. Domain. Okey, ni kita panggil domain. Yang ni pula kita panggil kodomain. Kodomain. Bahasa Melayu pun macam ni, bahasa Inggeris pun macam ni. Cuma dia tukarlah kosi lah kan. Okey, domain dengan kodomain. Okey, so objek ni unsur yang mempunyai image. Okey, unsur yang mempunyai image 6 dan 15 je lah yang ada image. Yang ada image ialah 6 dengan 15 je yang ada pasangan. Okey? Okey. Image pula unsur yang berhubungan dengan objek. Okey, so yang berhubungan dengan image tu ialah unsur yang berhubungan dengan objek. Okey, so kita tengok 2 dia berhubungan dengan 6. 3 pun berhubungan dengan 6. Okey, 3 juga berhubungan dengan 15. Okey, nampak? 3 berhubungan dengan 15 juga. Dia berhubungan dengan 6, dia berhubungan dengan 15. So, kita tulis sekali je. Dan 5 berhubungan dengan 15. Okey, so 3 tu tak payah tulis 2 kali. Tulis sekali je. Dan 5 satu lagi. Okey, maksudnya yang sebelah kodomain ni ada partner kat sana. So, 2, 3 dengan 5. Okey, 14 tak aci. 14 ada pasangan. Okey, so kena bezakan semua unsur dalam set pertama dipanggil domain. Semua unsur dalam set yang kiri tu dipanggil domain. Okey, semua unsur dia cikgu buat kurungan. Semua unsur dia ialah 6, 7 dan juga 15. Tak kira lah dia ada pasangan ke tak ada pasangan ke. Dia semua unsur ahli-ahli yang di sebelah set kiri tu. Okey.
Okey, kodomin pula semua unsur dalam set yang kedua. Okey, set kanan. Okey, so 2, 3, 5 dan juga 14. Okey, 14 pun dia masuk juga walaupun dia tak ada objek. Masuk juga. Okey, lepas tu dia tanya set bagi image-image. Okey, set bagi image-image tu dipanggil apa? Dipanggil range. Kalau dalam bahasa Inggeris, R-A-N-G-E kan. Okey, ni range. Dia eja macam ni, R-E-N-G. Okey, so range kita, okey, so dia adalah image sahaja. Set image sahaja. So, kita buat tanda macam ni. Image sahaja. Jom kita refer image ialah 2, 3, 5. So, dia dalam kurungan 2, 3, 5. Dia set lah. Ada simbol set macam ni. Okey, so range ialah image-image tu tapi dia dalam bentuk set. Okey, jangan masukkan 14 sebab 14 tu bukan image. Okey, cikgu asal yang tu. Okey, tu istilah yang kita nak guna pakai nanti. Okey, kita tengok lagi. Okey, ni istilah lagi tapi kena faham betul-betul Okey, jenis-jenis hubungan. Okey, kita masih lagi hubungan ni, tak sentuh lagi perkataan fungsi. Okey, hubungan pula. Okey, so hubungan akan ada 4 jenis hubungan. Okey, 4 jenis hubungan yang cikgu bagi tahu sikit sini siap-siap. 1 ke 1. Maksudnya satu objek pergi dekat satu image. 1 pergi dekat 4, 2 pergi dekat 6, 3 pergi dekat 5. Okey, so 1 ke 1. Okey, 1 ke 1. Okey, tengok yang kedua. 1 ke banyak. Maksudnya dia 1 tapi dia ada banyak pasangan dia di sebelah image. Okey, so 8 ada kosong sebagai pasangan dia dan 1 sebagai pasangan dia. So 1 kepada banyak. Okey, 10 ni dia ada satu pasangan dia tapi bila ada satu je unsur ataupun objek, okey, ada satu je objek yang pergi dekat lebih daripada satu image, kita panggil 1 kepada banyak. Cikgu ni 10 dia pergi 1 je. Okey. Dia mesti kalau ada 1 saja 8 ni kan, 1 je yang pergi dekat lebih pada satu image, so kita panggil 1 kepada banyak. Okey. Walaupun 10 ni pergi dekat 1 je. Okey, ni 1 kepada banyak. Okey, 1, lepas tu dia pecah. 1 pecah jadi banyak. Okey, 1 kepada banyak. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok banyak kepada 1. Okey, so cikgu 5 ni, 3 pergi kat 5 ni satu-satu lah. Tapi kita tengok yang ni pula. Okey, 1 dengan 2 ni dia share image yang sama. Okey, ni banyak. Lepas tu pecah, tak pecah. Okey, daripada pecah ni dia merge. Okey, dia jadi 1. Okey, ni kita bagi banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Nampak tak? Banyak pergi dekat 1. Okey, banyak objek pergi dekat satu image. Okey, so ni banyak kepada 1. Okey, banyak kepada banyak combination of these two type of relation lah. These two type of hubungan ni. Okey, tengok ini. Okey, kalau cikgu tengok ni dia pergi kat sini. Ni kita panggil banyak kepada 1. Kan? Ni banyak pergi kat 1. Yang ni pula kita tengok-tengok. Cikgu bawa warna ni warna biru pula. Okey, ni pula 1 pergi dekat banyak. Okey. So ni banyak, ada banyak pergi dekat 1. Lepas tu ada 1 pergi dekat banyak. So dia banyak kepada banyak. Okey, ni banyak. Ni pun ada banyak. So banyak kepada banyak. Okey, banyak kepada banyak atau many to many dalam bahasa Inggeris Ni many to one, ni one to many, ni one to one. Okey, so dalam bahasa Inggeris macam apa ni, boleh buat lagu sikit kan. Okey, one to one, one to many, many to one, many to many. Okey, so yang tu dalam bahasa Inggeris. Okey, so sekarang ni baru kita nak lompat kepada fungsi. Apa benda pula fungsi ni? Okey, fungsi. Tengok dia punya definisi dia. Fungsi adalah setiap unsur. Setiap unsur. So maksudnya semua unsur. Okey, setiap tu semua. Setiap unsur dalam domain. Okey, dalam set yang kiri mempunyai hanya satu image. Okey, hanya satu image. Okey, sekali lagi, setiap unsur dalam domain, setiap unsur dalam set tepi ni, okey, mempunyai hanya satu image. Okey, mari kita tengok. Okey, kalau kita tengok,
Okey, tengok yang pertama ni, 1:1 ni. Setiap unsur, mari kita tengok semua 1, 2, 3 ada image dia mempunyai satu image. 1/4 satu je, 2/6 satu je image dia, 3 pun satu je image dia. Yang ni fungsi. Yang ni fungsi. Okey. Okey, kita tengok ni pula. Dia kata setiap unsur, setiap unsur ada partner. Okey, tapi mempunyai satu image sahaja. 8, 10 okey. 10 pergi dekat 2. Satu je image dia. Tapi 8 pergi dekat 0, pergi dekat 1. Okey, so tak aci. Lebih daripada satu image. So, yang ni bukan fungsi. Bukan fungsi. Okey, next one. Banyak ke satu? Kita tengok setiap unsur, okey, satu ada partner, dua ada partner, tiga pun ada partner, setiap unsur, okey, hanya mempunyai satu image. Satu partner dia 4. Okey, satu je. Satu pergi dekat 4. Okey. 2 pergi dekat 4, satu je pasangan dia. Okey. Dan 3 pergi dekat 5. Okey, semua dapat satu pasangan. Okey, 1 pergi dekat 4. Setiap unsur dalam domain dalam set yang kiri. Okey, dia akan pergi dekat 1 je. Okey, so yang ni pun kita panggil apa? Fungsi juga. Okey, ni pun kita panggil fungsi. Okey, tengok yang ni pula. Of course lah kan. Yang ni tak aci lah. Sebab 1, okey, 1 pergi dekat 5. Okey, 2 pergi dekat 5. Okey, tapi tengok 3 ni. 3, dia ada pasangan dia 4. Dan 3 ada pasangan dia 6. Okey, tak boleh. Okey, tapi cikgu Hak ni, yang ni tak apa sebab dia kata setiap unsur dalam domain. Dalam domain hanya mempunyai satu image. Okey, so dalam domain. Okey, so dalam domain. Kerana ada satu je image dia. Okey, so yang tu dikatakan fungsi. Okey, so jadi nyatakan antara hubungan. So yang ni kita bagi tahu bukan fungsi lah kan. Sebab dia ada lebih daripada satu image. Okey, 3 ni pergi dekat 4, 3 ni pergi dekat 6. Tak aci. 3 kena pergi dekat satu tempat je. Okey. Okey, 1 pergi dekat satu tempat je, pergi dekat 4. 2 pergi dekat satu tempat je, pergi dekat 4. 3 pergi dekat satu tempat je, pergi dekat 5. So, nyatakan di antara hubungan di atas yang mana fungsi. So, fungsi adalah yang 1:1. Okey, 1:1 dan banyak ke 1. Okey, ni kita panggil fungsi. Yang mana? 1:1 ataupun banyak ke 1. Ingat 1 je lah, belakang dia 1. Okey, belakang dia kena 1. Satu image, so belakang dia kena 1. Okey, so mari kita tengok yang ni. Okey, so dia suruh kita nyatakan ni, fungsi ke tak ni? Okey, yang pertama ni, bukan fungsi. Dia bagi tahu set-set jawapan kat kita bukan fungsi kerana 12 mempunyai 2 image. Kita jawab macam tu Kerana 12 mempunyai, kamu tulis penuh nah. Cikgu tulis macam ni lah sebab tak muat ni. Mempunyai 2 image. Okey, dia tak aci, dia kena satu image je. Okey. Okey, yang ni pula fungsi. Dia bagi tahu fungsi. Kenapa fungsi ni? Kerana jawab balik istilah fungsi ni. Okey, jawab balik definisi dia kerana setiap unsur, setiap unsur dalam domain, ni domain dalam domain hanya mempunyai satu image sahaja. Okey, satu image sahaja. 18 image 9, satu je. 45 pun satu je, 9. Okey, 9 juga. Tapi tak apalah, dia maksudnya dia tak pergi dekat dua tempat, dia pergi dekat satu tempat. Okey, ni fungsi. Okey, yang ni C. C tak dapat disangkal lagi, semua akan jawab fungsi lah kan. Setiap unsur pergi dekat satu je image. 6 pergi dekat 3, 5 pergi dekat 2. Okey, so yang ni fungsi. Okey, so fungsi jawab macam tu lah. Okey, so ni fungsi juga. Okey, this one. Okey, this one. Kalau kita bersemuka, cikgu boleh tanya ni. Mesti ada yang jawab fungsi, mesti ada yang jawab bukan fungsi. Okey, so jawapan dia apa dia? Nampak macam fungsi, macam one to one. Okey, tapi actually dia bukan fungsi pula. Kenapa bukan fungsi? Okey, dia bukan fungsi sebab fungsi ialah setiap unsur dalam domain. Okey, ni domain yang kiri ni domain. Setiap unsur tu ada image. Tapi hak ni siapa? Bukan fungsi kerana 100
tidak mempunyai image. Okey, 100 tu dia tak mempunyai image. Dia kata setiap unsur dalam domain kena ada image, tapi 100 tidak mempunyai image. So, dia bukan fungsi. Fungsi mesti semuanya dalam set kiri tu, dalam domain tu kena ada image-nya. Tapi 100 tak ada partner. Okey, so dia bukan fungsi. Okey, senang je kan? So, kena tahu Okey, so cikgu pergi dekat slide seterusnya. Okey, so kalau dari segi graf, okey, kita nak tentukan dia fungsi ke tak. Kata dia bagi graf. Kita nak tahu dia fungsi ke tak, kita kena tengok, kena buat ujian garis mencancang. Okey, garis mencancang ni. Okey, garis mencancang maksudnya garis yang melintang. Okey, garis melintang. Garis melintang pula. Garis, kita bagi apa ni? Garis mencancang. Okey, garis yang memotong satu titik graf. Okey, garis selari dengan paksi. Selari dengan paksi Y. Okey, selari dengan paksi Y. Paksi Y. Sekejap ni. Satu lagi garis apa? Garis mengufuk. Okey, satu lagi garis mengufuk. Ni garis mencancang. Okey, so dia macam ni. Ni garis mencancang. Dia straight macam tu. Okey, tu garis mencancang. Okey, so kita tengok macam mana kita nak test dia ni fungsi ke tak. Okey, so kita akan buat garis mencancang. Okey, tentukan sama ada graf yang berikut adalah fungsi atau bukan. Dengan menggunakan ujian garis mencancang. Okey, so bila kita buat garisan tu, dia akan bertemu dekat satu saja image. Okey, dia akan bertemu dekat satu saja image. Maksudnya dia akan bertemu dekat satu je paksi Y dia. Okey, katakanlah cikgu garis kat sini. Okey, cikgu ambil graf ni, cikgu garis. Okey, so yang ni dia akan dekat satu je kan? Dekat satu tempat je. Okey, dekat satu tempat sahaja. So, bila dia bertemu dekat satu tempat sahaja, dia panggil fungsi. Okey, cikgu garis kat sini pula lah. Okey, kita garis dekat sini juga. Okey, tempat pertemuan tu dia akan ada satu je nilai Y dia. Satu je nilai Y. Tempat pertemuan garisan merah dengan graf asal tu. Okey, so kalau cikgu buat kat sini, kat mana lagi? Tak buat kata lagi, kita buat kat sini pula. Okey, pertemuan dia kat sini. So, dia akan ada satu je nilai Y. Okey, satu nilai Y. Y tu ialah image lah. Senarai Y tu adalah image. Okey, so yang ni fungsi. Okey, garis mencancang Okey, mari kita tengok ni. Okey, cikgu buat warna biru pula lah. Okey, cikgu garis Garis. Tempat pertemuan ni ada satu nilai Y. Satu je nilai Y. Okey, kat sini. Temu kat sini. Satu nilai Y. Okey, kalau cikgu buat kat sini. Okey. So, nilai Y yang bertemu dengan graf 1, 2, 3. Okey. So, adalah yang bertemu 3 kali. Maksudnya ada yang ada 3 image. Okey, ada yang ada 3 image. Sedangkan fungsi kena ada satu image je. Okey, kat tempat lain ni dia bertemu satu je cikgu. Okey, kat tempat lain tapi ada satu tempat tu dia bertemu dekat 3 tempat. Okey, yang ni kan dia bertemu satu je lah. Tapi yang ni tadi kan, okey, yang ni tadi kita akan bertemu dekat satu tempat, 2 tempat, 3 tempat. So, ada 3 image untuk X yang tertentu lah. Okey, X yang tertentu. Okey, sekejap cikgu padam sekali lagi, cikgu tunjukkan. Okey, katalah dekat X. Okey. Sekali lagi. Okey, katalah kat sini cikgu buat X dia sama dengan 3. Contohlah X3 kat sini. Cikgu pun garislah mencancang Okey, garis sama dengan paksi Y. Cikgu buat mencancang macam tu. Okey, nampak tak? 3 ni dia akan pergi dekat titik ni. Okey, ni ada satu Y. Satu image. Satu. Lepas tu dia juga pergi dekat sini. Okey, 2. Dia pergi dekat 0, 2. Okey, lepas tu dia pergi dekat sini juga. Okey, so 3. So, dia ada 3 image. So, tak acih lah. Dia kena satu image sahaja. Okey, baru dipanggil fungsi. So, hak ni bukan fungsi. Okey, hak ni pula garis mencancang. So, kita garis kat mana-mana pun mari kita tengok. Okey, dia pergi dekat satu je Y. Kat sini.
Pergi kat satu bengkok pula. Okey, kat sini maksudnya dia tak bertemu Okey, graf ni tak bertemu. Dia naik je atas. Okey, garisan titik-titik ni kita panggil asimptok. Okey, dia tak akan bertemu. Graf tu tak akan bertemu. Dia naik je dan dia turun je, dia tak akan bertemu. Okey, so kita buat try belas ni pula. Okey, akan dapat satu je nilai Y. Kalau kita buat kat sini, akan dapat satu juga nilai Y. Okey, so yang ni juga fungsi. Okey, so fungsi. Okey, so kita nak kenal pasti fungsi daripada hubungan dan daripada graf. Okey, daripada hubungan dan daripada graf. Okey, tu kita kenal pasti fungsi. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita teruskan. Kita nak tengok pula tata tanda fungsi. Okey, macam mana nak lukis fungsi ni? Okey, tata tanda fungsi. So, fungsi biasa kita akan pakai huruf F lah, stand for function. F, okey, lepas tu kurungan. Ataupun dia titik bertindih ni, F titik bertindih X pergi dekat 3X tambah 1. Okey, X ni ialah objek, 3X tambah 1 tu kita panggil image. Boleh juga ditulis macam ni, buat kurungan. Tak naklah cikgu buat titik bertindih ni, saya nak buat kurungan lah. Boleh buat kurungan, lepas tu buat sama dengan. Okey, jangan buat anak panah macam ni. Kita buat sama dengan. Dua-dua boleh ditulis. Okey, so yang ni contoh kan. Yang ni dia buat anak panah macam ni kan. Ni lah. Nanti yang kedua tu korang buat. Okey, cikgu nak tulis dalam bentuk. Tak naklah tulis macam tu. Nak tulis dalam bentuk kurungan lah. Okey, so F ni objek. Objek dia adalah X. Kalau kat sini kita buat Y, kita buat Y. Kalau dia buat T, kita buat T. Okey, so kita kena ubah anak panah tu kepada sama dengan. Kalau kurungan sama dengan. So 5X per dengan X tambah 1 ni kita panggil image. Keseluruhan image. Ni objek. Okey, ni objek. Objek. Okey, ni semua-semua ni ialah image. Okey, ini image dia. Okey. Okey, so kalau dia bagi objek, kita nak cari image dia, kita just masuk kat tempat X tu, kita gantikan dengan nilai yang dia bagi objek tu berapa. Okey, contoh kat sini. Senang je Yang dah belajar tu dia akan rasa Allah macam tadika je kan. Okey, so cikgu tunjuk kat sini. Okey, dia bagi Fx sama dengan 3X tambah 1. X tu ialah objek. Okey, lepas tu dia kata F negatif 5. Yang ni kamu buat F negatif 5. So, cikgu gantilah. Okey, F negatif 5. Okey, kita ambil lagi fungsi ni. Fungsi 3 ni. Okey, 3. So, kat tempat X tu ganti dengan negatif 5. Lepas tu tambah 1. Ada belakang tambah 1. Jangan terlupa pula. Okey, so kat mana ada X tu? Kat mana ada X tu kita ganti dengan negatif 5. Ada lagi tak tempat X? Tak ada dah kan? Okey, ni X, Fx, ni X kita, ni pun X kita. Okey, so kita gantikan dengan negatif 5. So, 3 kali negatif 5, negatif 15 tambah 1, negatif 14. Okey, maksudnya kalau kita buat dari segi gambar rajah kan? Okey, di sinilah. Okey, ni objek kita negatif 5. Okey, dia pergi dekat image dia. Image dia pergi dekat negatif 14. Okey, dia pergi dekat negatif 14. Okey, macam ni lah. Okey, ni gambar rajah dia. Macam tu. Okey, ni cara dia. Okey, kalau cikgu buatlah 2 ni nak bagi ramai sikit dekat rajah tu. Okey, F2 maksudnya F2 sama dengan 3 darab 2 lah. Okey, tambah 1. 3 darab 2, 6. 6 tambah 1, 7. Okey, maksudnya 2 ni ialah objek. 2 duduk kat sebelah ni. Okey, 2 dekat domain ni. Okey, buat titik sikit. Okey, dia akan pergi dekat siapa? Dia akan pergi dekat 7. Macam tu. Okey. Ni rajah dia. Okey, so yang dalam kurungan depan ni, kita panggil dia objek. Lepas tu dia pergi dekat siapa tu? Bila kita masukkan nilai objek dalam function tu. Dalam fungsi tu, dia akan dapat jawapan tu. Tu ialah image dia. Okey, sama juga kamu buat ganti-ganti semua ni. Kalau kat tempat ni P, okey, contoh ni cikgu P 2M, 2M ni macam mana cikgu? Ganti je lah. Kalau dia P kat tempat X tu, ni kat tempat X ni, kita ganti dengan P. So, dia 4P tambah 1. Cikgu ni 2M, kat tempat X tu ganti dengan 2M. Ni ganti dengan 2M. So, ni ganti 2M lah. 4 kali 2, 8. 8M tambah 1. Okey? Okey. So, senang macam tu. Okey, kita gerak. Bila dia bagi objek ke, dia bagi image ke, kita boleh cari yang sebaliknya. Okey, yang tadi tu dia bagi objek. Objek tu ada dalam kurungan tu
Okey, kita dapatlah dia punya image dia. Okey, sekarang ni dia terbalik. Dia bagi pula image. Okey, dia suruh cari yang sebelah kiri pula. Okey, dia bagi image, kita cari objek. Okey, so contoh kat sini. Dia kata GX sama dengan 5 per dengan X tambah 1. Okey, lepas tu dia kata cari nilai X. Maksudnya cari benda dalam ni. Ni siapa ni? Okey. Okey, dia suruh cari nilai X. Okey, so ni X ni berapa? Kita tak tahu X ni berapa. Tadi kita tahu X. Kita nak cari tepi ni. Tapi sekarang ni dia bagi tahu yang tepi. Image dia bagi tahu. Ni image. Okey, ni image. Okey, bila sama dengan tu adalah image. Yang ni yang objek. Okey, so kita nak buat macam mana? Okey, so GX sama dengan 1. GX sama dengan 1. Ni GX lah ni. Ni GX. Okey, GX ganti dengan 1. Terus ganti 1. Okey, kita nak cari X. So, ni tulis balik. X tambah 1. Okey. So, bawa kat sini. Okey, so X tambah 1. Darab dengan 1. Dapat dia lah. Sama dengan 5. Maka X dia ialah 4. Oh, rupanya X ni 4. Okey, mari kita test tengok. Betul tak kalau X 4 dapat 1? Okey, 5. 4 tambah 1. Ni 4 ni. Kita dapat jawapan ni 4. 4 tambah 1, 5. 5 bahagi 5 dapat tak 1? Dapat. Okey, betul. Okey, so macam tu Okey, kita GX dekat tempat GX ni kita ganti dengan 6. So, dekat tempat GX ni kita ganti dengan 6. Okey, lepas tu kita rewrite balik lah dia punya equation semua-semua tu. Dan kita akan dapatlah nilai objeknya. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan fungsi gubahan. Okey, tadi satu fungsi je. Okey, sekarang ni kita nak combine beberapa fungsi. Okey, fungsi dia boleh tulis dalam huruf G, huruf H, huruf F. Ikut suka dia lah. Okey, dia nak gabungkan fungsi. Okey, nak gabungkan beberapa fungsi dalam satu persamaan tu. Okey, so contoh macam kalau warna red plus blue dia akan ikut tu purple. Okey, yellow plus blue equal to green kan. Okay, so tu combination color. Ni combination fungsi. Arti fungsi gubahan ataupun dalam bahasa Inggeris dia composite function. Dia nak komposkan, karangkan beberapa fungsi. Okay, so kita tengok dua fungsi dulu. Okay, ni fungsi F, ni fungsi G. Fungsi F 2x tambah 1. Fungsi G 7 tolak X. Okay, sekarang bila dia kata FG maksudnya G masuk dalam rumah F. Okey, dia macam ni. Okey, so G akan masuk dalam rumah F. Macam tu. Okey, hak ni pula F akan masuk dalam rumah G. Dia macam tu Dia kanan dulu. Okey, so cikgu besarkan sikit. Okey, tengok betul-betul dia sama ke tak sama? Okey, kalau nombor dia sama kan 3 darab 4, 12. 4 darab 3, 12. Okey, tapi fungsi kalau kita gabung-gabung dia FG dengan GF sama ke tak? Mari kita tengok. Okey, so kita tahu kat sini dia nak FG. Okey, dia nak FG. Okey, so dekat tempat ni tadi FX. FX ialah 2X tambah 1. Kalau FP, 2P tambah 1. Kalau FM, 2M tambah 1. Kalau FG, maksudnya ni G lah. Okey, so 2G tambah 1. 2G tambah 1. Okey, ambil balik fungsi F ni. Okey, so ni F. Okey, so tulis dulu fungsi F. Okey, tapi kita nak G. So, GFG ialah 2G tambah 1. Okey, sekarang kita tengok. Kita tahu G kita ada nama dia sendiri. Okey, nama dalam surat beranak dia 7 tolak X. Okey, ni G G nama dia ialah 7 tolak X. Ni nama G. Okey, ni nama G. Okey, sama dengan 2. G kan ada nama dia tadi. Siapa nama dia? 7 tolak X. Okey, so kita kembangkan 2 kali 7. Ni 2G. G ialah 7 tolak X. Mana cikgu tahu? Kat atas. Okey, so 2, 7 tolak X tambah 1 ni memang F punya tadi asal. Okey, F punya 2X tambah 1. Okey, Fx 2X tambah 1. Fg 2G tambah 1.
Okey, G ada nama dia sendiri. Okey, G tu nama glamour dia lah, orang panggil kan G. Nama dia Fauziah. Okey, tapi ni G ni nama dia 7 tolak X. Okey, kita penggantilah dengan 7 tolak X. Lepas tu kita kembanglah. 2 kali 7, 14. 2 kali X, 2X. Tambah 1. Okey, so kita uruskan. 14 tambah 1, 15. Tolak 2X. Okey, ni fungsi siapa? Ni fungsi FG. Okey, FG. FGX lah. FG tu FGX ni. Okey, kita tulis last kali baru kita tulis FGX. Macam tu. Okey, FG. Kita nak tengok GF pula. Okey, tengok GF. Okey, bila GF maksudnya F yang masuk dalam G. So, kita kena tulis G dulu. Kena tulis G dulu Okey, so F yang akan masuk rumah G. So, tulis dulu. Buat dulu rumah G. Rumah G. Okey, so rumah G ialah GX 7 tolak X. Kalau GM 7 tolak M. Kalau GK 7 tolak K. Kalau GF 7 tolak F. Okey, so GF 7 tolak F. Ingat tak buat gulungan tau. Okey, so F macam tadi, F ada nama dia sendiri juga. Okey, nama F ialah 2X tambah 1. Kawan-kawan panggil F je. Tapi nama dia sebenar ialah 2X tambah 1. Okey, so 7 tolak, buat kurungan. Sebab dia nanti dia akan efek kalau kita buat kurungan. 2X tambah 1 ni nama F yang sebenar. Okey, nama F yang sebenar ialah 2X tambah 1. Lepas tu kita buka lah kurungan. 7 tolak 2X. So, hati-hati kalau kita tak buat kurungan, kita salah. Negatif dengan positif jadi negatif 1. So, kita akan dapat 6 tolak 2X. Okey, ni siapa? Ni ialah GF. GF tu GFX lah. Okey, last sekali kita tulis X. Okey, GF ialah 6 tolak 2X. FG 15 tolak 2X. Tak sama. Okey, dia bukan macam nombor biasa. 3 darab 4 sama dengan 4 darab 3 dapat 12. Tapi FG tak sama dengan GF. Tak sama in this case. Dia memang selalunya tak sama. Mungkin case tertentu mungkin dia sama. Tapi biasanya tak sama. Okey, so praktis B ada untuk kamu. Kamu cari FG. Ingat FG tulis rumah F dulu. Okey, lepas tu lagi masuk G dalam rumah F. Okey, kalau GF buat rumah F, buat rumah G dulu. Buat rumah G dulu. Lepas tu lagi masukkan F dalam G. Okey, so macam tu. Okey, cara dia nak buat gubahan. Okey, bukan gubah pokok bunga je tau. Fungsi pun nak gubah-gubah juga. Okey, so praktis B ada dia punya beberapa soalan kat situ yang perlu kamu selesaikan. Okey. Okey, sekarang ni ada juga yang bawah ni dia bukan tanya FG saja, lepas tu dia tanya satu. Dia letak satu pula. Cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, cikgu tunjukkan FG. Okey, FG. Soalan C cikgu tunjuk soalan C. Okey, so kita cari FG dulu. Apa-apa pun kita cari FG. Dua ni tak apa, kita ganti kemudian. Okey, tengok cikgu buat FG. So, FG dulu nah. FG. Okey, cikgu nak selesaikan FG dulu. Cikgu nak cari FGX lah. Okey, so buat dulu rumah F. Buat dulu rumah F. F. Lepas tu dalam kurungan ni ada G. Sama dengan ni F Kita dekat tempat X tu ganti dengan G. Tolak 5. Okey, so sama dengan 8. G ni ada nama dia. G nama dia siapa? G nama dia 2 tambah X. Okey. So, 2 tambah X tolak 5 sama dengan 8 kali 2, 16 tambah 8X tolak 5. Okey, betul tak? 18. Okey, so kita akan dapat 16 tolak 5, 11 tambah 8X. Okey, yang ni ialah FGX lah. FGX. Okey, sekarang ni cikgu dia bukan nak FGX. Dia nak FG negatif 2. Dekat tempat ni, dekat tempat X ni ganti je dengan negatif 2. So, FG negatif 2. Maksudnya benda yang kita dapat FGX tu, kita gantikan kat tempat X tu, gantilah dengan negatif 2. Sebab objek dia negatif 2. So, kita akan dapat nilai. Okey, so
8 kali negatif 2, negatif 16. Negatif 16. Okey. 11 tolak dengan 16. So, negatif 5. Oh, FG negatif 2 akan dapat negatif 5. Okey, dia akan dapat negatif 5. Okey, dia dapat nilai. Sebab kita letakkan X tu sebagai nilai objek lah. Okey, cari apa pun cari FG dulu. Okey, cari FG X dulu. Dapat FG X, lepas tu nanti X tu kemudian kita ganti dengan apa-apa objek yang dia bagilah. Okey, macam soalan B ni ganti dengan 5 nanti. Cari GF dulu, lepas tu ganti dengan 5. FG yang ni pun macam tu soalan A, last kali kita ganti dengan 1. Okey, ada satu lagi kaedah, tak apa, kita tengok guna kaedah ni dulu untuk cekapkan cara nak cari gubahan. Okey, jawapan semua ada kat bawah ni. Okey, lepas tu fungsi gandaan. Fungsi gandaan ni maksudnya dia akan gunakan fungsi dia sendiri. Okey, kalau dia kata F kuasa 2, jangan P kuasa 2, 5 tambah 3 F P kuasa 2. Okey, bukan ni. Okey, so jangan P buat macam ni. F kuasa 2 ni bukan 5 tambah 3 X kuasa 2. Bukan. Ni bukan ni. Bukan. So, maksudnya apa kalau F kuasa 2 ni? Maksudnya, masukkan F dalam F. Dia macam ni. Ni F kuasa 2. Dia main dengan fungsi dia je. Okey, so masukkan F dalam F. Okey, so kita tulis F dulu. F kita ialah 5 tambah 3F. Okey, 5 tambah 3X. Kalau X, ni F kan? FF. So, maksudnya 5 tambah 3F. Lepas tu, F tu kan ada nama dia sendiri. Okey, so 5 tambah dengan 3. F ni kan ada nama dia. Okey, F nama dia apa? 5 tambah 3X. Okey, tulis balik. 5 tambah 3X. Okey. Ni nah. Ni F. Okey, ni F. Dalam bentuk X, ni F. Okey, lepas tu kita kembang-kembang paste lah. Okey, kita kembang, kita akan dapatlah jawapan dia. Cik tak kat sini. Okey, so 3 kali 5, 15. 15 tambah 5, 20. Tambah dengan 3 kali 3, 9X. Okey, ni siapa ni? Ni adalah F kuasa 2. Okey, jangan duk P kuasa 2 macam ni. Jangan duk P kuasa 2. Ni bukan. Salah. Ni salah. Okey, ni salah. Okey, bukan kuasa 2 macam ni. Okey, dia masukkan F dalam F. Okey, macam G kuasa 2 pun masuk G dalam G. G. Okey, G. Okey, so jangan tersilap. Hati-hati. Okey, so kita teruskan. Fungsi gandaan dah. Okey, lepas tu kita ada latihan kat sana. Okey, latihan fungsi gandaan. Okey, ada banyak fungsi gandaan kat situ dan ada jawapan semua sekali, siap-siap dah. Okey, kita pergi dekat fungsi songsang. Okey, fungsi songsang. Okey, fungsi songsang ni maksudnya apa? Okey, dia kata fungsi songsang ni fungsi satu dengan satu. Hubungan satu dengan satu je. Okey. Okey, hubungan satu dengan satu je yang mempunyai fungsi songsang. Okey, jika fx sama dengan y, dia patah balik. Okey, jika fx sama dengan y, so f songsang, okey, f songsang dia punya apa simbol dia macam ni. F, lepas tu kuasa negatif 1. Ni ni fungsi songsang punya simbol. F, negatif 1 kat atas tu. Macam tu. Tu fungsi songsang. Okey. Okey, so apa konsep dia? Fx dapatlah y. Y ni image. Lepas tu kalau kita songsangkan image, kita akan dapat balik dia punya objek. Okey, kita akan dapat balik dia punya objek. Okey, untuk tentukan daripada graf pula, nanti cikgu tunjukkan kaedah nak dapatkan fungsi songsang. Okey, untuk kita nak dapatkan, kita panggil apa? Kita nak dapatkan dia punya fungsi songsang. Okey, nak tentukan ada fungsi songsang ke tak, kita kena buat ujian garis mengufuk pula. Ujian garis mengufuk. Okey.
So, kalau dia tanya yang ni fungsi ke tak, yang ni of course lah fungsi sebab dia satu kan. Okey, hubungan satu dengan satu. Hubungan satu dengan satu memang akan ada fungsi songsang. Memang akan ada fungsi songsang. Okey, yang tak ada fungsi songsang tu, yang kalau kita buat ujian garis mengufuk, dia akan ada lebih daripada satu tempat bersilangan dia. Okey, so cikgu tunjuk soalan C. Okey, cikgu gariskan. Mengufuk. Mengufuk tu yang macam ni. Garisan yang selari dengan paksi X. Okey, cikgu buat garisan mengufuk macam ni. Cikgu buat. Dia berjumpa pada dua tempat. Kat sini satu. Dekat sini satu. Ni dia berjumpa dekat tempat X pula. Tadi kita nak test dia fungsi ke tak. Kita buat ujian mencancang. Okey, ni ujian mengufuk pula. Buat garisan betul-betul lah. Okey, lepas tu kita nampak. Kalau ada dua pertemuan macam ni, lebih daripada satu pertemuan, so tiada fungsi songsang. Okey, ni tiada tiada fungsi songsang. Cikgu buat macam tu lah. Okey, ni tak ada. Yang ni ada. Okey, kamu test yang second one tu Okey, lepas tu cara nak cari fungsi songsang. Okey, cara nak cari fungsi songsang. Okey, so kaedah ni kaedah mudah lah. Okey, kaedah mudah untuk fungsi yang mudah-mudah sahaja. Okey, tengok yang ni. Okey, kalau fx dia ialah 2x tolak 1. Okey, x ni mula-mula didarabkan dengan 2. Okey, so x mula-mula didarabkan dengan 2. Nampak ni, x didarab dengan 2. Okey, jadilah 2x. Lepas tu, ditolak 1. Dia tolak 1 kan? Ditolak 1. Okey, bila kita nak terbalikkan nak cari fungsi songsang, x. Okey, kalau dia tolak 1, atas ni tolak, bawah ni kena tolak, bawah ni kena tambah. Opposite. Okey, so ni kena tambah. So, x kita kena tambah 1. Lepas tu kat sini dia darab 2. Okey, ni darab dengan 2. Okey, so ni x tadi tambah 1 jadi x tambah 1 kan. Okey, lepas tu kat sini darab, kat sini akan jadi bahagi 2. Okey, dia terbalik. Ni fungsi songsang dia. Okey, so kita akan dapat x tambah 1 bahagi 2 per 2 semua ni. Okey, bahagi 2. Okey, bahagi 2. Macam tu. Ni tambah 1. Tambah 1. Lepas tu jadi x tambah 1. Lepas tu bahagi 2. Okey, terbalik daripada apa yang dibuat kat atas. Ni x. Mula-mula darab kan? Darab 2. Okey, so 2 darab x, 2x. Lepas tu tolak 1. Tolak 1. Lepas tu kita tak patah balik. Okey, kita oppositekan apa benda operasi yang dibuat di atas tu. Okey, so kalau yang ni fungsi dia. Jadi fungsi songsang dia ialah f negatif 1. X tambah 1 per 2. Okey, so tu cara nak cari fungsi songsang, kaedah yang mudah. Okey, kaedah yang mudah. Okey, so kamu cubalah cuba dua tu. Okey, so tu kaedah mudah. Kaedah yang pertama. So kaedah yang kedua, kita tukarkan perkara rumus. Okey, so tukarkan perkara rumus yang ni yang student selalu buat lah. Okey, tukarkan perkara rumus. Okey, contoh kat sini. Okey, fx sama dengan y. Okey, so fx sama dengan y. Fx tu ialah apa tadi? 2x tambah 1 kan? 2x tambah 1 tu kita tulis dia sebagai y. Okey, 2x tambah 1, 2x tolak 1 tu kita tulis sebagai y. Okey, lepas tu kita ubahkan supaya x jadi tajuk. Okey, ni y tajuk kan? Ni y tajuk. Ni y. Y perkara rumus. Y perkara rumus. Sekarang ni bila kita nak songsang, x kena jadi perkara rumus. Okey, so 2x tinggal kat sini. Negatif 1 bawa sini jadi positif 1. Okey, so x, kita tinggal x seorang-seorang. Y tambah 1 ni ataupun 1 tambah y ni, bawakan 2 ke bawah, so bahagi 2. Okey, lepas tu step seterusnya. Okey, yang ni lah bila kita dah tukar je perkara rumus dia, dapat x sebagai tajuk, kita tuliskan f songsang x. Okey, dalam sebutan x, jadi semua x. 1 tambah y pun jadi x. Okey, sebab kita nak dalam sebutan x. So, y pun akan jadi x juga. Okey, so ni jawapannya. Okey, kita tengok yang ni. Kita tengok satu contoh.
contoh nilai, contoh B. Cikgu buat B Okey, G, X sama dengan Y, cikgu tulis. Okey, so 7X tambah 1 7X tambah 1 ni lah. Sama dengan Y. Okey, so sekarang cikgu nak X sahaja sebagai tajuk dia. So 7X sama dengan Y tolak 1. Cikgu bawakan naik 1 ni ke sini. So negatif 1. Tinggalkan X seorang-seorang. X sama dengan Y tolak 1 per 7. Okey. So bila nampak je tajuk dia jadi X. Daripada Y tajuk dia jadi tajuk dia X. So yang ni lah kita tulis F songsang. Bukan F lah. G songsang lah. Okey. Sebab dia cerita G. Okey. Oops. Okey. G asalnya G. So G songsang G songsang X. Okey. Semua jadi X. Y dah tak ada dah. Okey. So X tolak 1 per 7. Inilah G songsang dia. Okey. Okey. So. Okey. Kalau kita nak buat cara patah balik tadi macam soalan ni kan. Okey, soalan B ni kita dapat jawapannya X tolak 1 per 7. Okey, katalah kita nak buat cara patah balik. Okey, cara patah balik cara macam ni lah. Okey, so yang ni kan. Okey, kita dapat 7. Sekejap ni. Mula-mula asalnya X. Lepas tu darab dengan 7. Jadi 7X. Lepas tu tambah dengan 1. Jadi 7X tambah 1. Okey. Okey, cikgu nak patah balik. Okey, bila cikgu nak patah balik asalnya X. Okey, so asalnya X. Lepas tu ni tambah 1. So dia akan jadi tolak 1. Buat warna lain pula. Okey, asalnya X. Lepas tu kita asalnya X. Lepas tu ni tambah 1 kat sini jadi tolak 1. Okey, so X tolak 1. Okey, lepas tu darab 7. Bila darab 7 sekarang ni kita nak buat apa pula? Kita bahagi 7 pula. Bahagi dengan 7. So, X tolak 1 bahagi dengan 7. Kita akan dapat X tolak 1 per 7. Okey? Ni. Ni G songsang lah. Samalah dengan jawapan kita kat bawah ni. Kalau kita tukar perkara rumus pun dia akan dapat jawapan yang sama juga. Okey, nak tukar perkara rumus pun tak apa, nak buat kaedah mudah pun tak apa. Okey, so dapat juga G songsangnya. Okey, akan dapat G songsangnya. Okey, kena cekap nah. Okey, so ada beberapa latihan dekat sini. Kamu buat latihan dia untuk carikan dia punya G songsang. Okey, fungsi songsang dia lah. Okey, fungsi songsang ni ada 2 soalan kat sini. Ada jawapan kat bawah ni. Okey. Ada lagi fungsi songsang kat bawah ni. Yang ni yang melibatkan pecahan. Okey, dia bagi pecahan macam ni. Okey, ni pun dia bagi pecahan. Yang bagi pecahan. Okey, so kita nak cari fungsi songsang untuk yang ni pula. Okey, cikgu rasa cikgu stop dulu kat sini. Nanti kita tengoklah yang melibatkan fungsi songsang yang ada pecahan. Sekejap nak tengok berapa page lagi. Next page is fungsi songsang lagi. Okey, aplikasi fungsi songsang. Okey, fungsi mutlak. Okey, so ada penyelesaian masalah. Okey, cikgu stop sampai sini. Okey, so kamu buat latihan sampai muka surat yang fungsi songsang tanpa pecahan tu. Okey, so buat latihan sampai atas ni sahaja. Okey, sampai sini. Okey, sampai praktis D. Okey, buat sampai praktis D. Okey, modul yang cikgu bagi tu. Okey, kita akan sambung. Okey, yang bawah-bawah tu kita akan sambung kat kelas bersemuka kita lah. Okey, so Assalamualaikum.